Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Rosli Abdullah. Saya dari DLM 09230131. Saya ingin explain the function and role of customer, other development agency, and forwarding in clearancy process. Firstly, introduction. Proses pelepasan import dan ekspor di Malaysia adalah salah satu komponen utama dalam perdagangan antarabangsa. Ia memastikan semua barang yang keluar masuk ke negara ini mematuhi undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Tiga pihak utama memainkan peranan penting dalam proses ini, iaitu Jabatan Kastam Diraja Malaysia, agensi-agensi kerajaan lain dan ejen pengantaran. Yang first adalah Customer Royal Malaysia Customer Department. Jabatan Kastam Diraja Malaysia memainkan peranan penting dalam mengawal dan memantau keluar masuk barangan ke negara ini. Mereka bertanggungjawab mengutik cukai import dan ekspor, memastikan pematuhan undang-undang perdagangan serta mencegah aktiviti penyeludupan. Selain itu, Custom juga menggunakan sistem digital seperti U-Custom untuk memudahkan urusan pelepasan barang serta mengumpul data perdagangan bagi kegunaan kerajaan. Yang kedua, ada Government Agency (OGA). Ejen kerajaan lain seperti Kementerian Kesihatan, Jabatan Alam Sekitar, SIRIM dan Jabatan Perkhidmatan Veteriner berperanan mengawal barang khas seperti ubat, makanan, bahan kimia serta produk elektrik. Mereka mengeluarkan permen, melakukan pemeriksaan serta memastikan barangan mematuhi piawaian keselamatan sebelum diberi import atau diekspor. Agensi-agensi ini juga bekerjasama rapat dengan Jabatan Kastam bagi memastikan semua urusan berjalan mengikut undang-undang negara. Yang ketiga adalah forwarding agent or forwarder. Ejen pengantaran bertindak sebagai pengantaran antara pengimport, ekspor dan pihak kastam. Mereka menyediakan dokumen seperti barang KI, K1, K2, invoice dan senarai pembungkusan, serta mewakili pelanggan semasa proses pelepasan. Selain itu, mereka mengurus pengantara penyimpanan dan memberi nasihat mengenai kadar cukai dan peraturan perdagangan supaya berjalan dengan lancar. Nombor 4. Import dan Export Procedures in Malaysia. Dalam proses import dan ekspor di Malaysia, lesen permen khas diperlukan untuk barangan tertentu. Sebagai contoh, permen import dari MITI diperlukan sebagai barangan kawalan, sijil halal untuk makanan, lesen KKM dan lesen KKM untuk ubat-ubatan dan kelulusan Jabatan Alam Sekitar untuk bahan bahaya. Yang B, dokumen kepentingan seperti barang kastam K1, K2 seperti disediakan untuk memproses pelepasan. Selain itu, invoice komersial, senarai pembungkusan bil muatan, sijil khas, sijil asal dan insurans juga diperlukan bagi memastikan semua maklumat lengkap sebelum barang dilepaskan. Dan last sekali, setiap barang yang diimport atau diekspor mungkin dikenai cukai tertentu. Antaranya ialah duty import berdasarkan jenis barangan, cukai jualan dan perkhidmatan (SST), duty excise untuk alkohol dan kenderaan, serta duty ekspor bagi komoditi
tertentu seperti minyak sawit dan petroleum mentah. Last sekali, kesimpulannya, Jabatan Kastam, agensi kerajaan dan ejen pengantaran memainkan peranan penting dalam memastikan proses pelepasan barang seperti pelepasan barang berjalan dengan teratur, sah dan efisien. Kerjasama antara pihak-pihak ini membantu mengekalkan keselamatan perdagangan seperti mengukuhkan ekonomi negara. Itu saya dari saya. Sekian, terima kasih.